payah macam kita, 5 saja. Berkumpul tanpa permit, ditangkap dan tidak dibenar memakai janggut, dan perempuan tidak dibenar memakai purdah walaupun dia orang awam. Di Malaysia halal. Cuba wanita kita pakai, tak ada salah. Tak salah. Tu tengok tu kawan kepada arwah Susilawati pakai purdah kan, keluar TV hari-hari. Ada pernah tangkap? Tak ada. Cuba pakai di Turki, nak tahu. Di Australia sekarang diharamkan kan. Bermakna kebebasan untuk mengamalkan Islam cukup baik sebenarnya. Cukup baik. Tapi kita nak tak nak saja. Contohnya macam belajar, kita boleh belajar. Itu di segi pengalaman kita. Nascaya dia pergi serta Nascaya menunjukkan demikian itu atas sidik imbalannya dan sempurna yakin pun kita nak situ. Sidik ubudiah dan sempurna ya. Kita nak makni secara dalam hidup ni. Yang pertama, sidik dalam ubudiyah. Yang kedua, kebenaran dalam keyakinan. Dalam keyakinan. Hak ni mustahak saudara dua ni. Ada juga kadang-kadang kita yakin benda yang tidak benar. Kita yakin benda yang tidak benar. Sebab tu dia nak sempurna yakin tadi. Dalam keyakinan tadi nak ada kebenaran. Ada orang yakin dalam keadaan yang tidak benar. Dia yakin dengan la ilaha illallah jannah. Dia yakin. Saudara, hanya dengan menyebut la ilaha illallah dakhala jannah. Dia yakin, saudara. Dia tak payah belajar dah. Dia pergi saja berdakwah saja, mati masuk surga. Dia yakin, saudara. Dia yakin. Tapi kita selagi tak cukup ibadat kita, kewajipan kita kena cukup. Fardu ain kita kena cukup. Itu keyakinan kita. Kalau setakat duduk tahar dengan la ilaha illallah jannah, ulama bahas macam kita bahas pada minggu lepas kan. Saya flashback balik. Bila sebut la ilaha illallah, bermakna terkandung di dalamnya 20 wajib, 20 mustahil dan satu harus. Terkandung dalam la ilaha illallah. Bila sebut Muhammadur Rasulullah, ada di dalamnya 18, iaitu sam'iyat. Sam'iyat yang 4 dan wajib 4 dan kemudian tambah lagi dengan dia punya sifat-sifat lain. Semua sekali kena 18. Hak ni 51. So nak cari hak ni 50, hak ni 28 dalam segi bahasan di sifat 20. Tapi dari segi bahasan kita dari segi 51, dari segi hak ni ada 4 pasal 9. Hak ni dari segi akidah sifat 20. Jadi 50 sifat ini kena belajar. Baru sah la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semua. Okey, rasional dia. Kita sembahyang zuhur kan, kita sebut usalli fardu zuhri, betul tak? Bila sebut kata aku sembahyang fardu, maka fardu ada 13, betul tak? Yang sebelum ni syarat, dan syarat sembahyang adalah 8. Kena tahu. Jadi 8 kena pandai, 13 kena pandai. Jadi maka saja aku sembahyang fardu zuhur kena ada ni sebanyak 8 campur 13, 21 rukun kena belajar. Betul tak? Kemudian habis satu pula gantung kepada kelulusan akidah kita pula. Nak mengesahkan solat 5 waktu. Tapi kalau kita la ilaha jannah, sedap lah itu. Sedap. Mana dia nak mengaji lagi? Pastilah. Tak ada lah ngaji ni. Tak ada apa-apa lah pergi balik kerja norek, balik kerja norek sampai tua. Tak perlu lagi ada sekolah, tak perlu lagi ada universiti, tak perlu lagi dah. Sebab apa? Sebab berkeyakinan dengan hanya buat kerja tu boleh masuk syurga. Sebab tu kita kata kebenaran keyakinan yang sempurna. Keyakinan kita kena sempurna berdasarkan kepada mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Dan kata Syekh Fadil rahimahullah ta'ala alaihi, bermula amal kerana manusia itu riak dan meninggalkan ini macam dahulu. Bermula amal kerana manusia itu riak dan meninggalkan amal kerana manusia itu syirik. Tak salah lagi bukan ni. Baca tu rasa macam badan tu. Jadi waktu banyak kan. Dan inilah sempurna yakin tadi kan.
Dia lain tadi tu. Maka maha suci kan? La haula wala quwwata illa billah. Maka maha suci. Saya rasa macam mengaji tu sebenarnya. Maka maha suci telah menentukan orang yang ahlul qurbi. Ini dia ahlul qurbi. Ahlul qurbi bermakna itulah dia ahlul qurbi, ahlul makamah, maghfirah. Ahlul taqwa dan ahlul maghfirah. Bila ada dua ni kita panggil makam al-qurbi. Dengan nikmat dan fudul. Fudul ni mana kelebihan Allah beri pada dia. Rahmatullah Ta'ala telah tertentu akan mereka itu dengan sekira-kira yang telah dibukakan daripada mereka itu hijab yang bangsa makhlukiyah. Orang nak dapat nikmat rapat dengan Tuhan ni tadi, dia kena buka hijab bangsa makhlukiyah. Dan diterang mereka tu dengan cara tajalli yang bangsa khaliqiyah. Saya tulis tak sebenarnya. Untuk mendapatkan pergi kepada Allah, dia bagi kita lagi lain lagi. Untuk merapatkan diri kepada Allah, dia buka hijab yang bangsa apa tadi? Hijab yang bangsa bangsa apa tadi? Makhlukiyah. Dan dia akan bagi kita cahaya apa tadi? Bangsa khaliqiyah. Ni dia akan tukar gini. Dia akan tutup hijab ni dan dia akan sampai pada bangsa khaliqiyah. Saya nak bagi tahu kepada sekarang bagaimana cara nak buka hati dan bagaimana dikatakan sampai pada bangsa yang khaliqiyah. Sebab dia guna bahasa tasawuf ni kita tak faham. Sebab bila sebut tajalli khaliqiyah ni, dia tukar dengan dia lawan kepada hijab hijab makhlukiyah. Hak ni dia panggil tajalli. Hak ni dia panggil tajalli yang bangsa khaliqiyah. Kita kena buka hijab yang bangsa makhlukiyah. Baik. Makhluk ni apa dia? Selain daripada Allah. Yang pertama, kuasa. Yang kedua, nama. Yang ketiga, harta. Yang keempat, gila puji. Dan sebagainya nak baru belajar tadi kan. Ini kita panggil bangsa tu, bangsa dunia. Ataupun yang keenam, nak jaga glamour dan sebagainya. Ini kita kena buka hak ni dulu. Jangan ada cita-cita gila nak kuasa. Jangan ada gila nama, gila puji, gila harta, gila pangkat, gila sebagaimana. Sebab ini akan menghijabkan hijab kita. Mana kita takut orang marah, kita takut orang benci, kita takut orang tak suka. Dan kejayaan kita bergantung kepada kejayaan orang lain. Maka hak tu dia panggil bangsa makhlukiyah. Buang hak ni, maka tukar dengan tajalli bangsa khaliqiyah. Apabila buang hak ni, okey, sekarang saya buang okey, kita pun sapu. Macam ni ya saudara. Katakanlah di bawah penutup kita ni ada benda-benda yang berharga kan. Ada emas, ada ikan, ada belian, ada harta karun dan sebagainya. Kita gali, kita tular tu bawah, dia ada kan, dia menunggu di bawah. Jadi kita bayar hijab, tertutup. Jadi hijab kita ni sebab kita nak kekal di dunia, nak kekal dengan harta yang banyak, nak kekal dengan kuasa yang tidak jatuh-jatuh, nak kekal dengan pangkat, nak kekal dengan kehebatan kita, ada rupa, nak kekal dengan rupa tak mampu tu dan sebagainya. Maka tu terhijab. Tapi kalau kita ada konsep mana hak ni ada tak apa, tak ada pun tak apa. Kita rasa macam harga murah, maka kita pun sapu. Kita bubuh hak ni. Kita bubuh ni. Kita sapu hak ni. Dia di belakang dia tu akan terkeluar bahasa khaliqiyah. Dia akan terkeluar tu, dia akan nampak syurga. Dia akan nampak bidadari. Dia akan nampak Nabi dan Rasul. Dia akan nampak burung-burung yang berterbangan di syurga. Dia akan nampak Rasul dah akan nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi bayang Nabi bila jumpa sahabat